الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كما علمت آدم فعلمنا وكما فهمت سليمان فهمنا وكما عصمت يوسف فاعصمنا وكما سلمت يونس فسلمنا وكما أكرمت أيوب فأكرمنا وكما ألهمت أوليائك فألهمنا وكما هيمت أحبابك فهيمنا ومن رضاك غنمنا ومن فضلك لا تحرمنا وجعلنا لك من الشاكرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan peluang dan keizinan yang telah diberikan ke atas kita pada malam ini dapat kita bertemu di rumah Allah yang mulia ini untuk meneruskan lagi perkongsian ilmu kita daripada kitab Matan Ummul Barahin, iaitu kita sambung pada perbicaraan berkaitan dengan sifat ma'nawiyah, iaitu sifat yang bahagian yang keempat, pembahagian sifat yang keempat daripada 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Setelah mana kita telah berkongsi berkaitan dengan pembahagian sifat yang ketiga ataupun bahagian sifat yang ketiga, iaitu sifat ma'ani. Manakala pada malam ini kita sambung berkaitan dengan sifat ma'nawiyah. Jadi sifat ma'nawiyah ini di antaranya disebut summa sab'u sifatin tusamma sifatin ma'nawiyatan wa hiya mulazamatun lis-sab'il ula wa hiya kaunuhu ta'ala qadiran wa muridan wa 'aliman wa hayyan wa sami'an wa basiran wa mutakalliman. Jadi sifat ma'nawiyah ini adalah sifat yang melazimi bagi 7 sifat yang pertama, iaitu 7 sifat yang pertama itu adalah sifat ma'ani. Yang mana pada sifat ma'ani itu adalah sifat qudrah, iradah, ilmun, hayyah, sama', basar dan kalam. Jadi sifat ma'ani ini membicarakan tentang sifat berkuasa bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat berkehendaknya, kemudian sifat ilmunya, kemudian sifat hayahnya, kemudian sifat sama'nya, kemudian sifat basarnya, dan kemudian sifat kalam. Manakala 7 sifat ma'nawiyah ini, di antaranya Imam Sanusi rahimahullahu ta'ala mengemukakan sifat ini, sifat ma'nawiyah ini, iaitu sifat ma'nawiyah adalah sifat yang melazimi 7 sifat ma'ani. Dan apabila seseorang itu mensabitkan bagi Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan qudrah, maka dia juga mensabitkan keadaan Allah Subhanahu wa taala itu yang berkuasa, iaitu kaunuhu qadiran. Begitu jugalah apabila seseorang itu mensabitkan bagi Allah Subhanahu wa taala itu sifat iradah, iaitu sifat berkehendak, maka dia juga mensabitkan keadaan Allah Subhanahu wa taala itu berkehendak, yang berkehendak, iaitu disebut sebagai kaunuhu muridan, dan seterusnya lah sampai kepada kaunuhu mutakalliman. Jadi mengikut pandangan yang mu'tamad, bilangan sifat yang wajib diketahui adalah sebanyak 13 sifat, dengan tidak memasukkan sifat ma'nawiyah
Ini pandangan yang muktamad. Jadi sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala adalah 13 bagi pandangan yang muktamad. Jadi pandangan ini adalah merupakan pandangan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari memegang ataupun berpandangan bahawa yang muktamadnya adalah 13 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka barangkali bagi kita di antaranya biasa dengar 20 sifat. Apa hai pula berlainan pula. Biasa 20 sifat tiba-tiba disebut 13 sifat pula. Maka itu adalah merupakan pandangan yang kedua. Jadi pandangan pertama yang muktamad adalah 13 sifat daripada Imam Abul Hasan Asy'ari. Adapun 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah pandangan yang kedua, iaitu disebut sebagai pandangan yang masyhur. Dia ada dua lah, pertamanya muktamad, yang keduanya masyhur. Maka kita biasa dengar 20 sifat ataupun lazim bagi tempat kita, bagi negara kita Nusantara ini dikenali dengan 20 sifat. 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi 20 sifat itu, pandangan itu adalah daripada mana? Iaitu pandangan daripada Imam Abu Al-Mansur Al-Maturidi. Daripada Imam Abul Mansur Al-Maturidi, ataupun disebut sebagai pandangan yang masyhur, iaitulah 20 sifat dengan memasukkan sifat ma'nawiyah dalam jumlah sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib diketahui. Jadi tambah lagi 7 sifat ma'nawiyah itu, maka daripada 13 tambah 7 jadilah 20. Selesai. Ikutkan, tak ada isu apa pun pasal itu. Kedua-duanya boleh diterima pakai. Kerana 13 pun boleh diterima pakai, 20 pun boleh diterima pakai. Hanya ada perbezaan pandangan dari situ. Di antaranya, kenapa ada 20 sifat, kenapa ada 13? Menurut Syekh Zainal Abidin dalam kitab Aqidatun Najin, antaranya pendapat yang muktamad, pendapat yang muktamad adalah 20. Itu bagi beliau. Beliau menukilkan bahawa kaunuhu qadiran bukanlah sekadar suatu ungkapan terhadap sifat kudrah yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, bahkan ia adalah satu sifat yang tersendiri. Ini di antaranya yang disebut berkaitan dengan sifat 20 itu. Perbezaan ini berlaku kerana apa? Kerana terdapat sebahagian ulama membahagikan segala perkara kepada 4 bahagian. Kenapa ada 20 itu? Maka dia ada terbahagi kepada 4 bahagian. Apa? Iaitu perkara itu dia ada yang pertamanya maujud. Yang ni di awal dahulu disebut berkenaan dengan perkara, benda, kan? Dia pertamanya maujud, benda yang ada, perkara yang ada. Yang keduanya ma'dum, jadi ada lawannya tak ada. Perkara yang ada maka lawannya tiada. Jadi perkara yang maujud maka boleh diketahui akan kewujudannya. Perkara yang ma'dum memang tak tahu tentang kewujudannya pasal dia tak ada. Bila tak ada, tak boleh nak kata ada. Bila ada barulah boleh kata ada. Sama ada itu sesuatu benda itu boleh dilihat dengan mata kasar kita ataupun tidak. Ada benda yang kita boleh melihatnya, ada benda yang kita tak boleh melihatnya. Seperti contoh benda-benda yang berkait dengan ghaib, berkait dengan perkara, berkait dengan alam ghaib, maka kita tak boleh melihatnya, sedangkan benda itu ada, perkara itu ada. Iaitu di antaranya roh. Roh kita ada ke tak? Ada. Ada siapa berani mengaku roh tak ada? Tak hiduplah seorang tu. Tak boleh nak mengaku akal kita dan sebagainya, benda yang ada, perkara yang ada tapi tak boleh dilihat dengan mata pandangan kita. Maka itu di antaranya. Jadi benda yang tiada maka tak ada. Kan? Dan kemudian yang ketiganya hal, satu keadaan. Hal ini di antaranya juga disebut, contohnya adalah berkaitan dengan muka kita, wajah kita.
Wajah kita nak tunjuk wajah kita dengan sebenarnya secara fizikalnya ataupun secara apa, kita nak tunjukkan bukti wajah kita ni ada. Bagaimana kita nak tunjuk bukti wajah kita ada? Pasti kita tunjuk apa yang ada di muka kita ni, apa yang ada di wajah kita ni. Yang kita tunjuk ada mata, ada hidung, ada mulut, hak tu yang ada. Tapi wajah kita ada tak? Rupa wajah tu lagu mana? Bila ada mulut, mulut dia tunjuk ke mata, tu silap dah. Bila ada mulut, bila ada mata, bila ada hidung, maka kesemua ini menunjukkan tanda adanya wajah seseorang. Tapi kalau tak ada mulut, tak ada hidung, tak ada mata, maka itu menunjukkan seseorang itu tidak mempunyai wajah, tak ada muka dan sebagainya. Jadi hal ini bila kita sebut wajah itu menunjukkan hal. Kerana dia tak tunjuk pada wajah itu semata-mata, dia tunjuk kepada apa yang berkaitan dengan wajah. Yang ada sepertinya mulut, hidung, mata dan sebagainya. Maka itu disebut hal keadaan. Ya. Yang keempat dia panggil amrun i'tibari, benda ataupun perkara yang diiktibarkan ada. Jadi hal ini kedudukannya antara empat bahagian ini, hal ni dia hampir kepada maujud. Kalau ikut dia punya susunan itulah. Kan? Adapun amrun i'tibari hampir kepada ma'dum ataupun sebelum ma'dum, sebelum perkara tu tak ada. Jadi amrun i'tibari ni dahulu. Contoh amrun i'tibari ni apa? Iaitu seperti angin. Kita dok berasa angin tu ada, tapi kita tunjuk angin tu tak nampak. Tapi kita dok berasa kalau baju kita ni ditiup angin dia mengerbang. Kain tirai ni ditiup angin dia mengerbang. Nampak dia ditiup angin, tapi rupa angin tu kita tak boleh nak tunjuk. Makna kata kita tak boleh nak buktikan bahawasanya angin tu nampak boleh dilihat dengan mata pandangan kita. Tapi dia ada tak? Dia ada, dia tetap ada. Kerana kita merasainya. Begitulah yang lain-lain lagi lah. Amrun i'tibari lagi apa? Di antara contohnya iaitu rasa pada lidah kita. Rasa pada lidah kita, kita rasa apa-apa makanan, kita test rasa apa-apa makanan, apa benda di atas lidah kita, kita akan rasa, merasai apa? Rasa pahit ke, rasa manis ke, rasa masam ke, rasa apa ke, kita rasa. Tapi manakah rasa tu sebenarnya ataupun rupa macam mana rasa tu kita nak tunjukkan kepada orang, tak boleh. Sebab tu setengah-setengah kita kata apa? Hantar yang rasa dulu. Kamu cuba rasa, tengoklah rasa ke tak. Kalau bagi kita rasa, kita rasa. Tapi bagi orang lain kita nak bagi tahu macam mana rasa dia try dulu. Rasalah dulu. Macam contohlah buah durian lah. Durian ni kadang setengah orang ni rasa lagu ni hak sedap, hak manis pahit sedap. Ada orang setengah orang kata manis pahit tak sedap. Tu dia kena masing-masing pakai rasa baru tahu. Tapi kita nak tunjuk dia sedap dia tu lagu mana, susah kita nak tunjuk kerana dia bukan benda fizikal, kan. Jadi itu di antaranya. Baik. Jadi kenapa ada pembahagian sampai 20 sifat ini ataupun bilangan 20 sifat yang wajib bagi Allah? Kerana ada pembahagian ulama itu membahagikan perkara itu kepada empat bahagian. Baik. Dan sebahagian ulama lagi membahagikan perkara itu kepada 3 bahagian sahaja. Iaitu yang pertamanya maujud. Samalah seperti yang tadi itu. Yang pertama adalah maujud. Benda ataupun perkara yang ada. Yang kedua adalah ma'dum, perkara yang tiada. Yang ketiga amrun i'tibari. Jadi dia ambil kira 3 saja. Sesuatu perkara itu terbahagi kepada 3. Jadi itulah di antaranya mereka ataupun pandangan yang mengatakan bahawa 13 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu yang membahagikan perkara itu kepada 3 bahagian sahaja. Itulah. Maksudnya taklah lari menyimpang terlalu jauh dak. Kerana apa? Hanya ada satu sahaja perbezaan di antara kedua pandangan ini, iaitu yang bahagian itu dikira hal itu termasuk dalam bahagian perkara. Adapun yang 13 sifat itu, yang berpandangan 13 sifat yang wajib bagi Allah itu, ialah dikira hanya perkara itu terbahagi kepada 3 bahagian sahaja, tak masuk dengan hal. Kerana
hal dengan amrun i'tibari ni macam tak berbeza pun, lebih kurang dekat sama, kan? Kerana hal ataupun dengan amrun i'tibari ini perkara yang tak boleh nampak dengan pandangan mata kasar ataupun secara fizikal, tak boleh nampak, tapi dia boleh rasa, dia boleh tahu tentang adanya perkara tersebut. Itulah di antaranya. Baik. Jadi bagi pandangan yang mengatakan bahawa sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah 13, maka mereka itu mengklasifikasikan sifat maknawiyah itu sebagai hal. Jadi sebagai ahwal. Jadi kok mana pun bila dah Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan sifat-sifat ma'ani, maka tak dapat tidak mesti dah keadaan Allah itu maha berkuasa. Bila bersifat dengan qudrah, maka dia lazim malzum, melazimi. Maknawiyah tu melazimi. Mesti dah keadaan Allah Ta'ala itu maha berkuasa. Begitu jugalah bersifat dengan iradah, mesti dah keadaan Allah Ta'ala itu maha berkehendak. Itu mesti dah. Takkan ada kekurangan dah dari sudut tu. Mesti ada, lengkap dah. Jadi itulah di antaranya kedua-duanya boleh diterima kerana ada persamaan, hanya yang membezakan adalah sifat maknawiyah itu sahaja. Maka jadi sifat yang wajib bagi Allah, pandangan yang muktamad 13 pun diambil kira, dan kemudian 20 pun diambil kira. Itulah yang menjadi pegangan seperti mana yang disebut oleh khatib pada setiap kali khutbah Jumaat tu, iaitu adalah di antaranya saranan kita berpegang kepada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah di dalam mazhab akidah ini. Baik. Jadi berkenaan dengan sifat maknawiyah ini ada 7 sifat, iaitu kaunuhu qadiran. Pengertian kaunuhu qadiran adalah iaitu sama seperti mana ditakrifkan kepada sifat qudrah, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu keadaannya maha berkuasa, dan wajib bagi kita mengetahui dan beriman dengan sifat kaunuhu qadiran ini. Kerana apa? Allah Subhanahu wa taala bagi kita wajib mengetahui dan beriman. Wajib bagi Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan keadaannya yang berkuasa, yang mempunyai sifat berkuasa, dan mustahil atasnya keadaan yang lemah. Jadi menunjukkan apa? Allah Taala mempunyai keadaan yang berkuasa, maka ternafilah keadaan yang lemah. Itu membezakan antara Allah dengan makhluk. Kerana makhluk itu walaupun ada kudrat, tetapi keadaannya di antaranya tidak berupaya. Kudrat ada, tapi tak mampu nak buat sesuatu perkara yang dia tidak mampu menyelesaikannya, atau dia tidak mampu menguruskannya dan sebagainya. Maka itu menunjukkan ada perbezaan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Begitulah yang lainnya, iaitu kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Contoh bagi kaunuhu muridan antaranya keadaan Allah Subhanahu wa taala itu maha berkehendak. Jadi apa sahaja kehendak Allah, keinginan Allah Subhanahu wa taala itu maka mengatasi segalanya. Apa yang dikehendaki oleh Allah itu maka memberi kesan, memberi bekas, maka tidaklah tidaklah menunjukkan Allah Ta'ala itu lemah daripada kehendaknya, ataupun atas kehendaknya itu semuanya apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan terlaksana dengan izin Allah Taala. Itu menunjukkan kaunuhu ini ataupun sifat maknawiyah ini melazimi akan sifat ma'ani. Jadi bagi kita di antaranya kesimpulannya adalah
bahawa sifat ma'nawiyah ini, sifat ma'nawiyah ini adalah wajib kita beriman. Sifat ma'nawiyah ini wajib kita beriman. Dengan adanya sifat ma'nawiyah ini, di antaranya melengkapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dapat memberikan kepada kita pengetahuan kita dan menunjukkan kepada kita iaitu perbezaan antara Allah dengan makhluk. Seperti mana yang disebut apa? Allah Az-Zatu wajibul wujud, al-mustaghni an kulli ma siwa, al-muftaqiru ilaihi kullu ma adahu. Iaitu Allah Subhanahu wa taala merupakan satu zat yang wajib ada. Al-mustaghni an kulli ma siwahu, yang terlebih kaya daripada selainnya, maknanya yang berkuasa, yang berkehendak, yang mengetahui, yang berpengetahuan dan sebagainya. Selain daripada Allah Ta'ala, maka ada kekurangan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memiliki kesempurnaan. Maka di situ menunjukkan ada perbezaan antara Allah dengan sekalian makhluk. Jadi bila mana seseorang itu beriman dengan sifat ma'nawiyah ini juga menunjukkan pengukuhan ataupun kekuatan, pegangan akidahnya itu kuat, maka tidak ada keraguan ke atas Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak ada syak dan waswas ataupun waham, ragu-ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan dia beriman ataupun mempercayai dengan sepenuh hatinya sehingga mendapat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya. Jadi itulah berkaitan dengan sifat-sifat ma'nawiyah ini, yang 7. Dan kemudian disebut di antaranya lagi, wa mimma yastahilu fi haqqihi ta'ala 20 sifatan wa hiya adadul 20 al-ula wa hiya al-'adamu wal hudusu wa turu'ul 'adam wal mumathalatu lil hawadis. Setelah mana selesai berkenaan dengan sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, maka diteruskan lagi pula dengan apa? Iaitu perbicaraan berkaitan dengan antara sifat yang mustahil pada Allah Subhanahu wa taala. Di sifat yang mustahil pula, yang pertama 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pula yang berikutnya, bila ada sifat yang wajib, maka ada sifat mustahil. Kenapa ada sifat mustahil ni? Di antaranya sifat mustahil ini nak membezakan yang mana yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut sifat mustahil, iaitu sifat yang berlawanan. Jadi sifat yang berlawanan maknanya bukanlah sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana bila mana disebut sesuatu yang bersifat dengan sifat yang berlawanan, contoh kuat lawannya lemah. Apabila sesuatu itu bersifat dengan sifat kuat, maka ternafilah sifat lemah pada dia. Jadi tidak boleh sifat berlawanan itu duduk pada satu perkara dalam satu masa, ataupun tidak boleh berlaku dua perkara yang berlawanan pada satu keadaan. Seperti contohnya gerak dan diam. Seseorang yang bergerak, maka ketika itu ternafilah diam. Seseorang yang diam, maka ketika itu ternafilah gerak. Jadi kita ini semua duduk diam. Dan bila duduk diam, dia tak bergerak lah. Bila bergerak, maka dia tak diam. Itu di antara sebagai contoh. Jadi kenapa perlu ada sifat mustahil itu, ataupun disebut akan sifat mustahil? Kerana nak bagi kita lebih kenal, lebih faham tentang sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah disebutkan juga berkenaan dengan sifat mustahil, dan juga ia terkandung di dalam aqaid al-khamsin, 50 simpulan akidah itu. Jadi disebut dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam kalimah la ilaha illallah itu, tiada Tuhan melainkan Allah,
iaitu nafi. Pertama, tiada Tuhan, menafikan selain daripada Allah itu sebagai Tuhan. Makna kata tak ada Tuhan yang disembah selain daripada Allah. Illallah iaitu isbat. Isbatkan Allah, hanya Allah sahaja yang layak disembah. Kerana Allah itu mempunyai sifat-sifat kesempurnaan ataupun sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain daripada Allah ataupun disebut la ilaha, nafi itu, kalimah nafi. Tiada Tuhan, maksud tiada Tuhan di sini selain daripada Allah mempunyai sifat-sifat yang mustahil. Kerana apa? Kerana hanya Allah sahaja yang mempunyai sifat-sifat yang sempurna, yang wajib. Jadi selain daripadanya, maka tidak memiliki akan sifat-sifat kesempurnaan. Jadi di situlah menunjukkan apa? Apabila kita mengetahui tentang sifat mustahil, maka dapat kita membezakan apakah yang sebenarnya, yang layak, yang hak bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka di situlah baru dapat mengukuhkan keimanan kita, akidah kita, keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak sebut sifat mustahil, barangkali mungkin ada yang masih keliru. Kerana apa? Tak tahu nak membezakan. Itu di antaranya. Jadi di sini disebut sifat mustahil itu kerana boleh membezakan. Boleh membezakan antara yang hak, yang benar, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala dan yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita tahu, kita kenal apa sifat ataupun perkara yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, maka kita boleh membezakan, kita boleh berpegang dengan kuat di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi apa iaitu, dan di antara yang mustahil pada hak Allah taala 20 sifat, iaitu lawan 20 sifat yang pertama, yakni sifat yang wajib. Jadi bila sifat yang wajib itu bilangan dia 20, maka lawan dia yang mustahil pun 20 juga. Pasti sebab yang berlawanan ni dia mesti bilangan dia sama. Kalau tak sama, dia tak cukup, dia tak kira berlawanan. Kalau barangkali dia kira berlawanan pun, mana yang ada, yang tak ada dia tak sebut sebagai berlawanan. Sifat-sifat berlawanan ini juga ada dalam, kalau bicara tentang ilmu tajwid pun ada sifat berlawanan juga. Saja kait sikitlah kerana dia ada kaitan dengan istilah berlawanan itu. Jadi kalau dalam ilmu tajwid pula, dia ada sifat jahar dengan hamas, iaitu jahar yakni sebutan yang jelas, yang nyata, hamas sebutan yang berdesit. Jadi kedua-dua itu adalah berlawanan. Jika huruf hijaiyah di antara huruf hijaiyah itu bersifat dengan sifat jahar, maka dia tak akan bersifat dengan sifat hamas. Itu makna kata berlawanan tu. Begitu pula yang keduanya sifat apa? Sifat iaitu syiddah dan rakhawah. Syiddah itu adalah kuat, rakhawah itu adalah lemah ataupun lembut. Jadi kalau huruf yang bersifat dengan syiddah, maka dia tak akan bersifat dengan rakhawah. Itu kata berlawanan tu. Jadi dia akan ada salah satu saja. Jadi contoh pada kata sifat Allah ini, bila Allah bersifat dengan sifat yang wajib, yang wajib bagi Allah Ta'ala lah, ataupun yang layak bagi Allah Ta'ala. Bila kata yang wajib ni, kadang-kadang setengah ada yang keliru, yang wajib pada syarak, itu yang masalah. Bila keliru wajib pada syarak, itu bukan hukum. Wajib ni wajib pada akal. Bila wajib pada akal, yang layak bagi Allah, tu maksud dia. Yang hak pada Allah. Di antaranya lagi, berkaitan dengan hak bagi Allah ini, disebut juga dalam berkaitan dengan isu akidah inilah. Di antaranya mutaakhirin ini, orang ataupun dari kalangan manusia, kebanyakannya menuntut hak asasi manusia. Bila banyak menuntut hak asasi manusia, maka dengan sebab itulah kita melihat ada perkara-perkara yang menyimpang dengan agama. Kerana hak asasi manusia. Bila hak asasi manusia, hanya dia tuntut ke atas diri manusia saja. Dia tak tuntut apa yang hak, apa yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala ataupun hak Allah disebut. Jadi bila tak tuntut hak Allah,
ataupun tak bertanggungjawab pada hak Allah Ta'ala, maka sebab itulah berlaku kemungkaran. Itu di antaranya. Ini berkaitan dengan hak, hak bagi Allah dan hak bagi manusia ataupun bagi makhluk yang bernama manusia. Jadi bila tak menuntut ataupun tak bertanggungjawab atas hak Allah, maka manusia akan apa? Akan sewenang-wenangnya, akan apa dipanggil, pandang ringan atas apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi berbalik pada sifat mustahil ini, iaitulah sifat mustahil ini yang tidak layak pada hak Allah Taala. Itu makna katanya mustahil. Jadi sifat yang tidak layak pada hak Allah Taala ada 20 sifat juga. Berlawanan jadi 20 sama bilangannya, iaitu yang pertama iaitu adam, yakni tiada. Adam lawan bagi wujud. Sifat yang pertama bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hitungan dia panggil tertib ta'akkul bagi sifat 20 ini, susunan yang boleh diterima oleh akal. Bagi sifat 20 dimulakan dengan sifat wujud. Kita duk dengar apa lagu apa Raihan, Allah wujud qidam baqa. Jadi pertama dimulakan dengan wujud. Kenapa ulama membincangkan sifat wujud dulu? Awak tak bincang sifat lain lagi. Jadi syarat nak membincangkan lain-lain sifat, kalau tidak dimulakan dengan sifat wujud, kalau tak ada nak cerita hak lain lagu mana? Benda tak ada, tak boleh nak cerita. Maka sebab itu ulama meletakkan bilangan yang pertama, sifat yang pertama adalah sifat wujud. Wujud dulu. Bila cerita wujud tu, maka barulah boleh cerita yang kedua apa, yang ketiga apa, yang keempat apa dan sebagainya. Jadi sifat pertama sifat wujud, maka mustahil bagi Allah atau mustahil atas Allah ataupun sifat yang tidak layak pada hak Allah adalah adam, iaitu tiada. Bila kata tiada, bagaimana nak mengatakan tiada? Pada akal kita lah, kita kata kita fikir pada akal kita, nak katakan tak ada tu bagaimana? Karena kita sekarang ni berada di atas muka bumi dah. Jadi nak kata tak ada tu macam kata tak kena gaya kita fikir, tak ada. Bila tak ada Allah, maka kita pun tak ada lah. Ikutkan lagu tu lah. Ini orang kata cara fikir akal. Tapi dalam Al-Quran disebut, kan? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah Taala yang menciptakan langit dan bumi. Kan? Fi sittati ayyam, kata bila sebab apa ayat Quran sebut lagu tu? Pada 6 hari. Tak apalah, itu Allah Taala nak cerita tentang dia ciptakan langit itu pada masa 6 hari ataupun diciptakan bumi itu pada masa 6 hari. Kan? Summa stawa 'alal arsh, contoh, ataupun summa stawa ilas sama. Banyaklah ayat-ayat yang disebut tu selepas cipta bumi kemudian cipta langit. Jadi berapa hari itu apa yang Allah nyatakan di antaranya 6 hari dan sebagainya, proses untuk menjadikan sesuatu itu. Tapi maksud pada ayat itu menunjukkan Allah tu ada ke tak? Menunjukkan Allah itu ada. Selesai. Maka bila mana sebut adam, sebut tiada, tiada ini maknanya tak layak bagi hak Allah. Makna kata mustahil atas Allah Ta'ala itu tak ada. Kerana apa? Dalam Quran pun cerita kata ada. Dalam hadis pun Nabi sebut ada wujudnya Allah Ta'ala. Maka kita fikir dengan akal. Boleh terima akal kita. Itu maksudnya. Jadi sifat mustahil atas Allah Ta'ala itu adalah adam, iaitu tiada. Jadi ternafilah adam itu pada Allah Ta'ala. Ternafi maknanya tidak layak lah. Ataupun nak sebut apa lagi ternafi. Istilah kita nak faham lagu mana? Maknanya tak, sifat Allah ni ada, bukan tiada. Hak tu mudah kita faham lagu tu. Nak gambarkan tiada tu macam tak sampai akal, tak tercapai akal kita. Nak fikir kata Allah tak ada. Macam mana nak kata Allah tak ada? Sedangkan semua yang ada di atas muka bumi ni kita dah dapat merasainya, kita dah dapat nikmatinya dan pelbagai lagi. Daripada awal sampailah ke sekarang ini semuanya kita dapat. Bukannya tak dapat. Itu menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat wujud. Maka ternafi adam pada hak Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya. Baik, banyak lagi, panjang lagi huraiannya. Jadi ada lagi beberapa sifat, makna kata 20 sifat
Ini baru sifat yang pertama. Jadi sifat yang pertama ni sudah pun mudah-mudahan dapat kita gambaran berkaitan dengan sifat Adam ini, sifat mustahil atas Allah ni tak layak pada hak Allah Ta'ala. Jadi tak boleh nak sebut kata Allah tu tiada walaupun tidak nampak dengan mata pandangan kita. Itu atas kelemahan kita, kerana kita tak boleh melihat zat Allah yang maha suci. Akan tetapi walaupun begitu bukanlah menunjukkan Allah Ta'ala itu tiada. Itu maksudnya gitu. Makna kata kita dapat memahami dan merasai bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hakikatnya wujud, sebenarnya dia ada. Kerana apa? Ada mazharnya, ada bukti-bukti kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi insya-Allah itu di antaranya yang dapat kita kongsikan bersama pada malam ini, iaitu berkaitan dengan sifat sifat ma'nawiyah, kemudian sifat sifat mustahil, satu daripada 20 sifat yang mustahil atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah kita sambung pula lagi di masa akan datang. Sifat mustahil yang berikutnya iaitu al-hudus, iaitu baharu. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.